Pernahkah maruah negara dijaga Perikatan Nasional? Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mendakwa kerajaan PHBN pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bermula dengan langkah yang betul dari awal lagi. Janji tata kelola yang baik telah dikhianati apabila Anwar melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sedang berhadapan dengan tuduhan jenayah di mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Ia dilakukan semata-mata kerana membalas budi Zahid yang berjaya memaksa ahli-ahli Parlimen BN memberi sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Segala janji pilihan raya mengenai prinsip integriti ditolak ke tepi. Yang ada hanyalah sebuah transaksi politik yang berlandaskan amalan "You scratch my back, I scratch your back". Beliau juga menyelar Anwar yang memegang portfolio sebagai Menteri Keuangan dan dilihatnya tanpa segan silu bercakap tak serupa bikin. Sebagai rakyat biasa, saya tidak rela melihat maruah negara tercalar kerana keterlanjuran Perdana Menteri, tegas Mahyadin. Beliau juga mengecam tindakan Anwar melantik anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Pelantikan ini menjadikan slogan reformasi yang dilaungkan oleh Anwar sejak lebih 20 tahun lalu sebagai omongan kosong dakwanya. Demikian bebelan seorang bekas Perdana Menteri yang memiliki sejarah sebagai pengkhianat mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 apabila mendalangi langkah syaratan dan mendebuk atap membentuk kerajaan tebuk atap yang gagal setelah mentadbir selama hampir 17 bulan. Katanya Anwar mengamalkan politik "You scratch my back, I scratch your back". Lupakah beliau kepada kata-kata scheme of things yang beliau tidak pernah nafikan yang akibatnya terbentuk kabinet bersaiz XXXL seramai 70 orang, iaitu 32 menteri dengan timbalannya seramai 38 orang dan 3 orang duta khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri makan gaji buta. Kenapa seramai 70 orang sedangkan Anwar hanya melantik 28 menteri dan 27 timbalan menteri yang menjadikannya hanya 55 orang? Anwar juga tidak mengambil gaji dan allowance sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Begitu juga Nurul Izzah yang bekerja secara pro bono, iaitu tanpa upah. Kalau Anwar menggunakan formula Mahyadin, sudah tentu kita melihat saiz kabinet beliau yang menggelembung kerana kerajaan perpaduan ini turut dianggotai oleh GPS, GRS, Warisan dan PBM selain Barisan Nasional. Kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan direstui oleh Majlis Raja-Raja ini tidak bermula dengan langkah yang betul dari awal. Lupakah beliau dan sekutunya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengaku sudah cukup jumlah setelah mencuri 10 ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menandatangani surat akuan bersumpah SD yang beliau tentu tahu melanggar peruntukan dalam Akta Anti Lompat Parti 2022. Adakah menolak saranan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya membentuk kerajaan perpaduan itu langkah yang betul? Apakah nasib 74 ahli Parlimen Bersatu dan PAS jika Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapati wujud kes salah laku, rasuah dan penyelewengan dana pakej rangsangan ekonomi sebanyak 92.5 bilion ringgit terkait dengan Perikatan Nasional pada tahun 2020 dan 2021? PAS pula kini sedang disiasat atas dakwaan pembelian undi, walaupun pemimpin mereka berteriak bahawa pemberian wang sebagai sedekah itu dilakukan oleh orang awam masa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Inikah yang dikatakan menjaga maruah negara? Mahyadin berhak untuk mengkritik pentadbiran dan tindakan pengerusi Pakatan Harapan itu. Namun, beliau wajar menilai prestasi dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-8 dahulu sebelum mengkritik pihak lain. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Barat M. Kulasegaran yang juga bekas Menteri Sumber Manusia menegaskan bantuan semua pihak amat diperlukan untuk menghapuskan hutang negara yang diwarisi daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional telah meninggalkan kita hutang negara sebanyak 1.5 trilion ringgit. Nurul Izzah melakukan ini tanpa sebarang gaji. Marilah kita menyokong kerajaan dalam menghapuskan bencana yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Ciap naik pengerusi kebangsaan DAP itu di Twitter. Kulasegaran tidak memegang jawatan apa-apa pun dalam kerajaan perpaduan ini walaupun berkedudukan agak tinggi dalam partinya. Tetapi beliau tidak melihat pelantikan Nurul Izzah daripada sudut negatif. Justru untuk menuduh Anwar mencalahkan maruah negara adalah keterlaluan berbanding perbuatan Mahyadin yang merampas kuasa pada hujung Februari 2020 yang membawa negara ke arah kehancuran. Lebih mencalahkan lagi hati rakyat. Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan ketika sedang bertukus lumus membendung wabak COVID-19 ketika itu. Tetapi selepas menjadi kerajaan, Mahyadin dengan kabinet gergasinya gagal menangani masalah yang berbangkit seperti masalah ekonomi negara yang dirundung malang kerana beberapa firma antarabangsa menutup pelaburannya.
banyak syarikat gulung tikar, pengangguran meningkat, ada rakyat yang mengangkat bendera putih kerana kelaparan. Ramai juga yang bunuh diri. Semuanya gara-gara Mahyadin menutup sempadan dan perniagaan, menerusi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan isytihar darurat serta tutup parlimen. Ibarat menyiram garam pada calar luka rakyat. Kerajaan Perikatan Nasional meninggalkan hutang 1.5 trilion ringgit. Saya ulangi, 1.5 trilion ringgit. Kelakar. Seumpama periuk yang mengata berlana hitam